tahukah kalian ni, kalian semua ni akan terkena fitnah di kuburan. Maknanya tak ada seorang pun yang terlepas daripada fitnah kubur. Kalian akan terkena fitnah di kuburan. Maka mendengar itu baginda sallallahu alaihi wasallam merasa kagum, terkejut lagi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terkena fitnah itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi Nabi jadi kagumlah. Yahudi datang, perempuan masuk dalam rumah Nabi, tiba-tiba beritahu, kamu semua ni akan kena fitnah kubur. Tapi sebenarnya memang tak ada siapa pun yang boleh lari daripada fitnah di kuburan. Semua orang akan diuji dengan fitnah di kuburan dia. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah ada orang yang boleh terselamat daripada himpitan kubur, kalau ada, kalau Nabi kata kalau ada, maka Sa'ad bin Mu'az lah orang dia. Tapi Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu dihimpit sekali. Nabi kata sekali je. Dia dihimpit sekali, sehingga dia menjadi seperti sehelai rambut. Dia kena stamp sekali tu. Dia sekali. Nabi kata kalaulah ada orang, kata Nabi, yang boleh selamat daripada himpitan kubur. Tuan-tuan, himpitan kubur ni akan berlaku kepada semua orang. Tak ada orang yang boleh lepas daripada himpitan kubur. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau adalah orang, kata Nabi, kalau ada orang boleh terlepas, maka orang yang layak untuk terlepas itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Yang mana bila kematinya Sa'ad bin Mu'az, Arash Allah Subhanahu wa taala itu bergoyang dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Bergegar Arash Allah taala. Dan turunnya 70,000 para malaikat mensalatkan jenazahnya. Walaupun begitu, kata Nabi, Sa'ad bin Mu'az ini akan dia akan terkena himpitan kubur ni sekali. Tapi sekali dia kena, dia jadi seperti sehelai rambut. Jadi dalam riwayat yang lain diberi keterangan kenapa Sa'ad bin Mu'az terkena himpitan. Maka dalam riwayat yang lain diberi keterangan tentang Sa'ad bin Mu'az pernah sekali dia buang air kecil, dia tak berhati-hati. Dia buang, ada satu ketika dia buang air kecil, bukan dengan sengaja, dia berlaku kecuaian pada waktu itu. Sekali. Jadi antara dosa yang menyebabkan kita akan terkena himpitan kubur ni, salah satu daripadanya tak jaga kita punya kencing. Tak jaga, tak ambil berat. Buang air kecil tu, jom masuk toilet, tabur je. Ni Masjid Rahang punya toilet ni. Ni pun saya nak ambil kesempatan untuk beritahu, tandas perempuan ni kita jangan masuk. Saya belum tangkap lagi. Tandas perempuan kita ni kita jangan masuk. Orang lelaki-lelaki jangan masuk tandas perempuan. Kita dah khaskan tandas perempuan tu untuk perempuan. Kita ada tandas lelaki-lelaki, banyak pintu tandas, banyak mangkuk tandas saja. Kadang bila saya masuk tandas perempuan, saya cek. Kita tengok percikan kencing atas, kencing dekat simen, kencing dekat atas mangkuk duduk. Takkan perempuan kencing macam tu? Itu kerja siapa? Saya jantan lah. Jadi sikap kita, sikap orang yang datang masjid, tapi tak tahu siapa lah. Belum bawa keluar CCTV.
Kan? Dosa tu kita buat macam tu. Sebab kalau ada orang perempuan masuk dalam tandas, orang perempuan dia buang air, dia mujahadah. Orang perempuan ni dia mujahadah. Allah Ta'ala perintahkan orang perempuan ni untuk tutup aurat. Orang perempuan dengan baju bah dia, dengan tudung dia, kalau dia pakai purdah dengan purdah dia. Tuan-tuan ingat senang ke jadi orang perempuan ni? Kena pula kita bawa orang perempuan bila nak buang air kecil, ingat senang ke? Dia boleh kencing ke tepi jalan? Hari ni kita bawa kita tengok orang berhenti tepi jalan, buka zip kencing kita. Betul tak? Tepi highway pun ada kan, tepi jalan orang kencing tepi jalan ni, parking lori, berhenti lori, turun, pum, dia tabur. Dia tak peduli orang on dia. Dia tak ada rasa segan pun nak pergi nyorok belakang pokok ke mana buang air, tak ada. Kadang-kadang dah tak tahan. Itu orang lelaki-lelaki. Kalau orang perempuan buat macam tu, apa jadi kita? Jadi orang perempuan kita nak mujahadah datang, kadang dia datang dengan tudung dia, dengan nikab dia, dengan purdah dia, dengan jubah dia, dengan baju kurung dia, dengan stokin dia nak masuk. Kita dah buat yang terbaik tandas Masjid Rahang. Saya tak tahulah nak buat apa lagi Masjid Rahang ni tandas. Dengan mentaliti kita ada macam ni kat Masjid Rahang. Sekarang subuh kadang saya datang pergi, dia tabur dia kencing atas tu. Kencing kat bawah. Jadi kita cucilah. Itu pun satu dosa yang besar kita buat macam tu. Sebab bila orang perempuan tu datang, dia nak buang air kecil, kalau dia tak tahu ada kencing kat situ, apa jadi kat dia? Dia akan duduk atas kencing. Dia akan duduk atas tandas mangkuk tu, dia duduk akan jubah dia dan sebagainya. Dan dia akan solat. Jadi maksiat yang kita buat ni maksiat kabirah. Jadi kerana tidak menjaga itu, bab kita buat macam tu. Kalau kita tak jaga buang air kecil, kita buang air kecil, kita tak jaga buang air kecil istinja kita. Dalam bab yang lain kita akan jumpa bab Sa'ad bin Mu'az ni. Bila ditanya ahli keluarganya, sehingga ahli keluarga dia berkata, kami bermimpi Sa'ad bin Mu'az. Kan? Keluarga Sa'ad bin Mu'az ni, dia kata kami bermimpi Sa'ad bin Mu'az. Pasal apa ni? Macam mana boleh kena sekali himpitan ni? Dia kata pernah sekali tu, culas lah orang kata, cuai. Sekali tu buang air kecil tu tak apa orang kata, tak jaga dengan sempurna. Jadi antara seksaan kubur ni dua kata Nabi. Satu, kerana tidak menjaga ketika buang air kecil ni. Tak istinjak betul atau tak bercermat. Jadi satu, kita buang air kecil, kita kena jaga. Satu lagi, kita kena fikir orang lain. Kita kena ada sifat ikram orang lain. Kita masuk tandas kan, masjid, kalau masjid kita belanja dah berapa banyak Masjid Rahang ni. Kepala pipe dia berapa banyak kali kita tukar. Kan? Cuma kita belum pecahkan tile, nak buat tile baru ke. Kan? Kalau susah sangat kita pecahkan tandas ni, tak payah tandas lagi dah. Kau pergi buang balik rumah, buang air kecil. Kan? Ni Paris pun kata kita nak renovate. Paris? Sekali kita pecahkan semua tu, kita simen je, tak payah lagi. Tu maintain benda tu. Kita dah buatkan benda yang tuan-tuan, kita buat benda, bukan orang luar pun, bukan orang. Saya tak rasa orang-orang bukan Islam masuk dalam masjid dan buang air kecil kita buat macam tu. Saya tak rasa macam tu. Saya rasa orang kita je. Masuk tandas perempuan, kencing tabur macam tu, tinggalkan macam tu. Kencing atas mangkuk, kencing kat bawah, kencing dekat kepala paip, getah paip tu. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Jadi saya rasa satu, kita tak jaga istinja kita. Satu lagi, kita menyebabkan diri kita, menyebabkan asbab kita berdosa, menyebabkan orang lain pun berdosa. Dia dah tentu terlepas, dia tak tahu pegang getah paip tu ada kan kencing. Saya rasa orang yang macam ni patut bukan sekali stamp, 2 stamp lagi bagi dah. Jom jaga kita istinja kita buang air kecil. Satu, kita jaga kecil. Satu lagi, kita jaga masuk tandas. Kita ikram. Kita sebelum kita tinggalkan tandas tu, kita ikram orang lain. Ikram orang lain apa? Kita bersihkan tandas tu. Kita siapkan tandas tu siap untuk digunakan oleh orang
lain, itu pun pahala. Allah Ta'ala jadikan innamal a'malu bin niat. Orang Islam ni, kata Hadraji, innamal a'malu bin niat. Orang Islam ni Allah bagi pahala dekat niat dia je. Dia niat aja, dia nak buat baik, Allah Ta'ala bagi, itu baru dia niat. Tapi kalau dia niat dan dia buat, pahala dia lagi berapa? Kali ganda, Allah bagi 10 kali ganda. Jadi sebelum dia keluar, dia niat, dia bersihkan toilet ni. Saya bersih, saya dah pakai, saya bersihkan supaya mudah-mudahan yang datang ni dapat menggunakan tempat ni dengan keadaan baik. 10 hasanat Allah bagi dia. Jadi Sa'ad bin Mu'az, kata Nabi, kalaulah ada orang yang boleh terlepas daripada siksa kubur, maka Sa'ad bin Mu'az lah orang dia. Tapi Sa'ad pun tak terlepas, dia terkena sekali himpitan sehingga menjadi seperti sehelai rambut. Dan bila perempuan ni kata dengan Aisyah, dia kata, sungguh kalian ni semua akan terkena fitnah kubur ni. Maka bila Nabi SAW dengar perempuan ni cakap macam tu, Nabi rasa kagum, rasa terperanjat. Dan Nabi kata, sesungguhnya yang terkena fitnah itu adalah orang-orang Yahudi. Selang beberapa malam, kata Nabi, selepas beberapa malam tinggal di rumahku, lepas tu baru Nabi SAW bersabda kepadaku. Nabi kata, wahai Aisyah, apakah kamu juga berfikir bahawa aku pernah diberi wahyu kalau orang-orang mukmin akan terkena fitnah di dalam kubur? Maksudnya dia kata, wahai Aisyah, apakah engkau, dia kata, wahai Aisyah, apakah juga engkau berfikir bahawa aku tidak pernah diberi wahyu? Sebenarnya ayat ni salah. Nabi kata, wahai Aisyah, apakah kamu juga terfikir bahawa aku ni tidak pernah diberi wahyu kalau orang-orang mukmin akan terkena fitnah di kubur? Nabi beritahu Aisyah, kau ingat Allah tak beritahu aku ke? Kau ada terfikir ke? Kau rasa Allah Ta'ala tak beritahu aku tentang fitnah di kuburan ni? Nabi tanya Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu beritahu apa? Aisyah kata, tetapi, kata Aisyah, ketika meriwayatkan hadis, Aisyah kata, tetapi aku sebenarnya, kata Aisyah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW biasa memohon perlindungan kepada Allah daripada azab di kubur. Mana Aisyah kata, sebenarnya sebelum Yahudi ini beritahu, aku biasa dengar Nabi baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Itu doa dia. Biasa Nabi baca. Ketika dalam tahiyat, Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihud dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati, wa a'udzubika min azabil qabr wa fitnatil qabr. Nabi doa, baca doa, Nabi biasa baca doa mohon perlindungan daripada dajjal, fitnah hidup, fitnah mati, juga daripada azab di kuburan. Jadi maknanya Nabi dah baca dah doa tu sebelum Yahudi tu datang bagi tahu. Mana Nabi nak bagi kata, aku dah bagi maklum awal memang ada fitnah di kuburan. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih, daripada jalur Asma, dari jalur Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Kata Sayyidatina Asma bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya baru saja diwahyukan kepadaku bahawa kalian akan terkena fitnah di dalam kubur. Nabi kata, sesungguhnya baru saja diwahyukan kepadaku bahawa kalian akan terkena fitnah, yakni kalian akan melalui, bertemu dengan ujian. Fitnah ni ujian, bukan hidup di dunia je ujian, masa mati pun ada fitnah. Fitnah mati ni ada, belum mati lagi, masa nak mati. Ketika nak mati ada ujian dia. Hidup dekat dunia ni ada ujian kan? Allah uji kita kan. Kadang-kadang ujian tu datang, kita ni punya ujian dekat dunia ni berbeza-beza. Ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan kesihatan, sakit dia, banyak sakit tu sakit ni, Allah uji dengan sakit.
Ada Allah Ta'ala uji dengan apa? Allah uji dengan anak-anak dia. Allah uji dengan anak. 4-5 orang anak. Nombor 1 elok, nombor 2 elok, nombor 3 elok, nombor 4 elok, nombor 5 main ganja. Nombor 5 main nombor 1 elok, nombor 2 elok, nombor 3 elok, nombor 4 elok, nombor 5 ni yang bongsu ni, yang paling dia sayang ni, main barang. Anak kalau dah main barang, tuan-tuan beritahu saya semalam 3 hari lepas jumpa satu pegawai tinggi AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Saya tanya dia, ada beberapa hal sikit lah. Sebab kita kat pejabat ni kadang-kadang staff kita ramai macam-macam hal kan? Ada yang terlibat dengan dadah dan sebagainya. Jadi nak tanya berkenaan dengan urine test ni. Saya tanya dia, urine test ni kalau orang ambil dadah, saya kata saya tak pandai buat dadah ni, tapi kalau orang ambil dadah, kita urine dia boleh tahu ke berapa lama untuk dia hilang dadah tu. Dia kata, Ustaz, kalau ais syabu ni sebulan dalam badan dia. Kalau dia ambil hari ni, lepas tu dia tak ambil, dalam masa sebulan dia kencing, sebulan kita boleh detect dia. Lepas sebulan tu, melainkan dalam tempoh tu dia bantai air kelapa lah, dia minum air kelapa. Tapi biasanya sebulan kita boleh. Kalau ganja ni 2 minggu. Saya kata peratus orang yang baik macam mana? Dia kata macam ni lah Ustaz. Dia kata, pengalaman saya kerja AADK ni, dia kata, kalau ada 100 budak kita isap dadah ni, 100, kalau 3 je baik, kalau dalam 100 tu 3 je baik, yang 3 ni pun tak boleh percaya, dia kata. Saya tak cakap pun. Bukan saya cakap, saya suka-suka cakap. Dia cakap dengan saya, kalau ada 100 budak isap dadah, terlibat dengan dadah, kalau 3 budak dadah dalam 100 tu, 3 orang yang nak jadi baik, 3 orang usaha untuk jadi baik, walaupun dia jadi baik, 3-3 ni tak boleh percaya dia. Maknanya nak beritahu musibahnya dah dadah ni. Nak jadi baik ni susah. Tak sedang. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala uji bapa tu, mak ayah tu, Allah uji anak seorang tu, yang nombor 5 pula main dadah, terlibat dadah. Ujian perasaan. Kadang ada orang dia diuji bukan dengan anak, dia diuji dengan isteri dia. Anak elok, orang rumah lah buat perangai. Ujian bini pula. Ada orang anak elok, bini elok, Allah uji dengan kesempitan hidup pula. Panjang tak cukup, pendapatan kecil, yang nak makan ramai, tak sempit hidup, belanja terhad, tanggungan ramai. Allah uji dengan kesempitan hidup. Jadi semua kita ni diuji berbeza. Itu masa kita dekat dunia ni, tuan-tuan. Allah tak lepaskan kita daripada ujian. Hari-hari kita ada ujian. Ini hari-hari yang nak mendatang ni, besok pagi, lusa, minggu depan, kita tak tahu apa ujian Allah Ta'ala nak datang kat kita ni. Kita tak tahu. Hari ni kita nampak kita sihat, hari ni kita nampak kita ada segala-galanya, hari ni kita nampak kita okey. Tapi minggu depan, 2 minggu daripada sekarang, bulan depan, 6 bulan yang akan datang, setahun daripada sekarang, wallahualam. Jadi hari-hari ada ujian. Kita kena lalui ujian ni hari demi hari. Kita tak lepas daripada ujian. Sampai bila ujian ni nak berhenti? Sampai hari akhir daripada hidup kita. Itu pun masa nak mati. Ingat, nak habis ujian, ada ujian ketika nak mati. Dah mati,
ada ujian pula fitnah selepas mati. Lepas mati dia ada ujian dia. Kemudian ujian ketika dikembalikan roh dalam kuburan dia, masuk pula ujian kubur. Ujian lagi. Jadi kata Asma, Sayyidatina Asma kata bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya baru saja diwahyukan kepadaku, sesungguhnya baru saja diwahyukan kepadaku bahawa kalian, kamu semua ni kata Nabi, kalian akan terkena fitnah di dalam kubur, atau seperti fitnah Dajjal yang aku sendiri pun tidak tahu apa itu, kata Nabi. Nabi beritahu awal. Nabi SAW pada awal Nabi tak tahu, tetapi Nabi diwahyukan. Nabi jadi tahu sebab Allah bagi tahu. Nabi kata aku tak tahu. Sungguh aku telah diwahyukan bahawa kalian akan terkena fitnah di dalam kubur. Aku tak tahu, kata Nabi. Tapi lepas tu aku dibagi tahu. Begitu juga atau seperti kalian juga akan terkena fitnah Dajjal. Maknanya kalau orang yang hidup sampai waktu Allah keluarkan Dajjal, dia akan terkena fitnah ni, iaitu fitnah kedatangan Al-Masihu Dajjal, yang mana kata Nabi, Dajjal ni aku sendiri pun tidak tahu apa itu, kata Nabi, melainkan setelah aku dibagi tahu. Allah menerangkan apa dia fitnah Dajjal ni. Maka kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu, kata Asma, salah seorang kalian akan ditanya oleh malaikat apa yang kamu ketahui tentang orang itu. Bagi yang beriman atau yang memiliki keyakinan yang benar, ia akan menjawab sebanyak 3 kali. Dia itu adalah Muhammad, Rasul Allah. Asma kata, fitnah yang mula-mula sekali, bila ditanya kepada orang beriman, dibawakan Nabi, rupa bentuk Nabi dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan. Sebagian ulama katakan dibawakan wajah, tapi dibawakan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipertontonkan kepada orang mukmin di dalam kuburan dia. Malaikat akan tanya, apakah yang kamu ketahui? Malaikat kata, engkau kenal ni? Bawa satu orang, dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan kepada orang di kuburan dia. Sebab kata para ulama, orang yang mati, bila jenazah dia dimasukkan di dalam kuburan dia, dia seperti orang yang tidur. Dia seperti orang yang sedang tidur. Dia tak tahu dia tidur. Dia dah mati, roh dia dah keluar daripada jasad dia, maka roh dia telah dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu perjalanan yang panjang. Dia telah mati, jasad dia kosong. Tetapi bila Allah perintahkan supaya dikembalikan roh dia di dalam kuburan dia, maka dia terbangun seperti orang yang terbangun daripada ketiduran. Dia seperti orang yang terbangun. Roh dia dimasukkan, berada roh di dalam kuburan, berada di antara jasad dan dada dia. Jadi macam mana Allah Ta'ala takbir alam tu, wallah alam. Tapi roh itu berada di dada dia. Dan pada waktu tu dia dibangunkan. Bila dibangunkan, dia seperti orang yang terbangun daripada lepas tidur. Baru dia ketahui. Kata Imam Ibn Qayyim, baru dia tahu dia dah mati. Orang yang mati ni, dia hanya tahu dia dah mati bila waktu tu. Baru dia tahu sebenarnya dia dah mati. Maka bermulalah ujian dia. Maka fitnah yang paling besar, kata Asma, bila dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan, bila datang malaikat ni, malaikat datang dibawakan, diminta dibawakan, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana datang tu wallah alam, tapi dibawakan susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka dikatakan kepada orang ni, apakah yang kamu ketahui tentang orang itu? Ditanya pada roh ni, kau kenal tak orang ni? Ni orang ni kenal. Maka bagi yang beriman, kata dia, kata Asma, bagi yang memiliki iman dan yakin. Iman dan yakin. Bagi yang memiliki iman, yang beriman dan yakin, maka ia akan menjawab persoalan itu sebanyak 3 kali. Dia jawab apa? Dia kata dia itu adalah Muhammad, Rasul, utusan Allah. Jadi soalan malaikat yang biasa kita dengar, man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Satu riwayat kita dengar dia kata man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Tapi soalan ni berbeza, kata Asma. Ditanya, apakah pandangan kamu tentang laki-laki ini? Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya soalan di kubur tak tetap. Faham? Soalan di kubur ni dia tak tetap. Dia macam orang ambil SPM tiap-tiap tahun. Kalau pakai logik, orang yang ambil SPM tiap-tiap tahun, soalan yang sama je lah. Kan? Tapi tengok orang yang belajar, budak yang belajar SPM ni, dia sentiasa dalam keadaan takut. Betul? SPM tu je buat dia tak tenteram 1 tahun tu. Pasal apa dia tak tenteram? Budak SPM ni, kalau dia masuk SPM dari bulan Januari, kadang-kadang ada budak tu mak bapak dia datang bawa botol air depan dia. Dia kata anak dia ni makin nak peksa, makin apa? Makin anxiety, takut sangat dengan nak peksa SPM ni. Nak bagi anak dia tenteram, terang hati. Dekat-dekat nak peksa tu, bila ada hari Khamis malam Jumaat, punya besar bapak dia datang. Setahun tu bapak dia tak datang masjid. Setahun tu tak nampak bapak dia. Tapi hari nak peksa SPM, hari Khamis tu baru nampak bapak dia datang, bawa 2 botol mineral spritzer. Jumpalah imam, kata minta tolong mam, dia kata kan. Berlaku tak kat tempat kita? Berlaku. Anak nak peksa, tapi tak apalah, sekurang-kurangnya bapak dia masih datang lah. Last minute pun datang, mas. Dia datang lah. Bawa air, minta tolong mam, kalau baca Yasin anak saya ni nak. Takut nak SPM. Patut SPM ni tiap-tiap tahun soalan yang sama. Tapi sama tak soalan dia? Tak sama. Tapi macam mana budak-budak ni belajar? Cikgu dia ajar ni macam mana? Cikgu tetap perintahkan budak-budak ni mesti cari soalan 10 tahun ke belakang. Itu je. Budak nak pandai lulus SPM ni, jawab dia adalah 10 years, past years question. Dia suruh beli buku soalan, kan? Himpunan soalan-soalan SPM 10 tahun yang lepas. Bukan susah SPM ni. Kita je rasa susah. Tapi kalau kita tahu cara belajar dia, dia jadi mudah. Cikgu kata apa, kau beli buku 10 tu, kau belajar jawab soalan tu. Sebab SPM ni dia, soalan tu biasanya dia sama, tapi dia pusing-pusing sikit. Kalau tahun lepas, dia kata Muniandi memiliki 3 buah basikal. Muniandi membeli 3 buah basikal. Tiba-tiba basikal Muniandi telah dicuri oleh Ali. Berapa basikal tinggal? Contohlah. Itu contoh basikal dengan Ali, dengan Muniandi. Tapi lepas 2-3 tahun soalan tu keluar, tapi bukan kisah basikal, kisah buah pula. Jadi dia apa? Dia tukar macam tu. Jadi orang yang jawab 10 tahun kebelakangan ni, kalau dia jawab, dia boleh apa? InsyaAllah dia boleh jawab. Tapi orang jadi takut. Orang budak-budak jadi takut. Bila naik SPM tu dia jadi takut. Dia tanya pasal apa takut? Pasal apa takut? Takut dia tu bukan pada perkataan SPM tu. Takut dia tu kepada kertas biru tu. Saya tanya tuan-tuan, hari PMB SPM takut tak? Walaupun mengaji silat cekak,
belajar silat cekak. Bertahun memang hebatlah silat kau. Hari pergi SPM, pagi tu nak masuk dewan, berduguk dia tu kau. Melainkan kau ni memang tak peduli belajar lah. Aku ni memang nak berhenti sekolah je. Itu memang kau steady lah. Aku tak peduli lah SPM ke tak SPM ke. Aku pergi dewan ni, aku memang tak nak belajar lagi lah. Langsung aku tak jawab kertas tu. Itu lain lah. Itu memang dah hukum scrapnya. Tapi budak yang masih nak belajar lagi, dia jadi takut. Dia paling takut dengan kertas soalan yang warna, saya tak tahu lah, tapi dulu biru. Kertas SPM ni dulu warna biru, biru laut. Zaman saya dulu lah, tahun 90 kan, tahun 89. SPM ni kertas soalan tu warna biru, light blue. Nak jawab SPM. Tapi sebenarnya dekat mana dia takut, tuan-tuan? Dia takut dia mana? Takut dia tu pada kertas biru tu. Tapi sebenarnya kertas biru tu ke yang menakutkan dia? Bukan. Yang menakutkan dia adalah tulisan dekat atas kertas biru tu. Lembaga peperiksaan. Tahu? Dia tulis apa atas tu? Lembaga peperiksaan. Manusia ni dia takut dengan lembaga. Tahu? Saya tak boleh tidur lah ustaz. Pasal apa tak boleh tidur? Saya malam-malam nampak lembaga. Orang yang kena gangguan ni, malam tak boleh tidur, saya tangan menggigil, saya malam gelisah tak boleh tidur. Kadang-kadang saya tidur, saya nampak dekat dinding saya ada benda hitam macam apa? Lembaga. Sebenarnya yang paling menakutkan tu lembaga peperiksaan. Dia lembaga peperiksaan Malaysia kan? Lembaga. Apa nama penuh dia? Dia ada lembaga tu. Lembaga yang buat kertas soalan SPM. Tahu? Faham? Lembaga. Itu yang orang takut. Orang takut benda tu. Bila dia set, kalau setakat kertas soalan biasa, kau tak takut. Tapi bila kertas soalan itu diset oleh lembaga, hebat macam mana pun jadi takut. Tu yang kadang-kadang orang peksa bila tak dapat jawab soalan, lepas peksa menangis. Rasa masa-masa tak cukup dan sebagainya. Tapi soalan itu dia bertukar-tukar. Jadi begitu juga dalam riwayat ini, maknanya fitnah di kuburan itu ada lembaga dia. Allah datangkan 2 lembaga. Nama dia Munkar dan Nakir. Bersama dia ada lagi satu lembaga dipanggil Malaikat Azab. Jadi bila lembaga datang, buat kertas soalan. Dan soalan dia berbeza-beza. Sebagai riwayat mengatakan, man rabbuka, siapa Rabb kamu? Tiba-tiba datang, dia soal macam ni. Lepas setengah jam, jenazah lain pula masuk. Tengok soalan tak salah, lain sikit. Terus tanya, apa pandangan kamu tentang laki-laki ni? Tapi sebenarnya isi dia sama. Jadi ujian di kuburan itu berbeza-beza. Jadi kata Asma, dibawakan susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburan. Dan bagi orang yang beriman, yang memiliki keyakinan, maka dia akan menjawab soalan itu sebanyak 3 kali. Apa dia jawab? Dia kata orang ini, dia. Bila guna perkataan dia tu maksudnya apa? Orang tu adalah kat situ. Bila dia tanya siapa orang ni? Dia adalah Muhammad Rasul. Kalau kita hidup ni tak pernah jumpa Nabi, sepanjang kita hidup tak ada nasib, tak ada rezeki nak jumpa, lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di kuburan, kata para ulama, kita diberi, orang mukmin diberi rezeki untuk melihat
raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti sahabat melihat Nabi ketika hidup. Beruntunglah orang yang bila dia diuji soalan tu, dia termasuk di kalangan orang yang banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak selawat ni ada bonus dia pula lagi. Kalau waktu tu dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan dengan memiliki iman dan yakin, maka pada waktu itu iman dia dan keyakinan dia membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Asma kata, tanya siapa orang ni? Maka dia jawab, bukan sekali, dia jawab 3 kali. Dia kata, Muhammad Rasul Allah, ada Muhammad Rasul Allah. Kemudian ditanya lagi, maka dia adalah Muhammad Rasul Allah. Beliau datang kepada kami. Oh, ada jawapan lagi. Dia kata, beliau, orang ini datang kepada kami dengan membawa penjelasan dan hidayat petunjuk. Orang ni dia datang bawa penjelasan dan dia bawa hidayat dan petunjuk kepada kami. Lalu kami sambut dia dan kami taat kepada dia. Kami sambut dia dan kami taat kepada dia. Kemudian malaikat itu berkata kepadanya, kepada ruh ni, tidurlah kamu, kata dia. Hai, kalau tengok dalam riwayat ni tak ada pun 3 soalan. Satu soalan. Maknanya apa? Suka hati panel lah. Suka hati panel. Suka hati panel. Kalau panel tu nak tanya 3 soalan, dia tanyalah 3 soalan. Riwayat soalan di kuburan ni ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan 3. Satu riwayat mengatakan 5. Jadi maknanya suka hati tukang tanya. Suka hati panel. Jadi malaikat kata, kemudian malaikat berkata kepadanya, tidurlah kamu. Tidurlah, dia kata, rehatlah. Sekarang tidurlah. Kami tahu bahawa kamu beriman kepadanya. Tidurlah kalian sebagaimana tidur orang yang saleh. Dia kata tidur tu maksudnya bukan tidur kita faham tidur. Tidurlah kamu maksudnya rehatlah kamu di kuburan ini seperti mana rehatnya orang yang saleh. Rehat orang yang saleh ni apa? Sebab kata dalam hadis menerangkan, bila berlaku peristiwa ni, bila selesai urusan ni, maka kuburan orang beriman ni daripada kosong, pada waktu itu Allah tukarkan pemandangan di kuburan, sedikit demi sedikit bertukar, sehingga dinding di kuburan, dalam hadis Nabi kata dinding tu di kuburan, maka dibukakan dinding kuburan itu seluas mata memandang. Tiba-tiba dinding dibuka seluas mata memandang, dihamparkan bagi dirinya, kata Nabi. Kemudian bentang pula dihamparkan satu hamparan daripada syurga. Kemudian ditukarkan pemandangannya menjadi satu taman di antara taman-taman syurga. Allahumma qulhu min diqil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud. Itu doa yang kita baca masa jenazah kan, masa tahlil. Allahumma qulhu min diqil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud. Jadikan kubur dia tu kan satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi bila bertukar jadi taman-taman syurga, maka kerehatan orang saleh bukan tidur. Tuan-tuan, bila kita dah pergi satu tempat, tiba-tiba kita pergi satu tempat baru, tempat tu cantik, tuan-tuan tidur ke? Tuan-tuan tidur ke? Kita bawa anak kita kan, kadang-kadang cuti, kita duduk bandar, tak ada peluang nak mandi sungai kan. Kalau ini orang budak yang tak ada rumah, tak ada swimming pool, budak-budak dia macam mana dia suka swimming pool. Tiba-tiba kita bawa cuti pergi homestay, pergi hotel mana-mana dekat PD ni kan.
Perjalanan kita penat, dah sampai hotel, kita check in pukul 3, kita kata dengan anak kita, rehatlah dulu. Tuan-tuan ingat dia nak rehat ke? Sekali kita tolak langsir kita tu, swimming pool yang besar tu tepi tingkap kita. Orang tengah lompat, budak-budak tengah mandi. Tuan-tuan rasa anak tuan-tuan yang umur 6, 7, 8 tahun tu boleh duduk ke dalam bilik tu? Kita kata dengan dia, duduklah, rehatlah dulu, tidurlah dulu. Kan lepas asar kan ayah bawa lah. Tuan-tuan rasa dia boleh sabar ke? Tuan-tuan kalau ada anak, saya tanya, dia boleh sabar ke? Dia tak boleh sabar. Saya cakap tu sebab saya bawa anak saya dulu. Langsir tu tutup. Saya kata nantilah dulu petang kan. Masuk hotel. Apa dekat PD tu. Apa nama hotel tu. Dapatlah sikit kan. Hotel mahal kat tu. Tapi dapatlah merasa. Kan. Dia bagi pula sliding door macam ni. Tutup langsir. Buka je tepi. Air tu. Air swimming pool tu tepi dinding. Maknanya boleh lompat daripada bilik ni. Boleh lompat daripada bilik tidur. Saya tersilap, saya pergi buka. Anak saya tak boleh duduk. Saya cakap sampai pun nantilah lepas asar. Lepas kita dah sembahyang asar, dah baca taklim, baru kita pergi. Lambatlah ya. Saya cakap dengan dia, kita dah sampai, kita semayang lah dulu. Dekat nak asar kan, kita semayang dalam bilik, kita semayang jemaah. Lepas semayang, ayah bacalah satat. Bawa buku taklim. Bawa buku taklim. Lepas semayang asar, baca hadis. Ui, lambat lah ayah. Ayah je lah baca taklim. Ayah je baca tak apalah ya. Lepas mandi pun boleh taklim juga. Dia kata. Nampak? Maknanya apa? Orang putih kata dia bukan happy, dia merrily. Tu, merrily. Kan ada lagu sagu merrily tu. Merrily ni dia lebih happy daripada happy. Bila kita terlalu happy, nama dia bukan happy. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu kita macam apa. Kalau kita terlalu gembira lah. Kalau gembira, kita happy. Kalau terlalu gembira, teruja ke? Betul? Terlalu gembira. Kalau orang putih, I'm happy, merrily. Terlalu gembira. Dia boleh cakap, dia kata tak apalah ya, lepas ni pun kita boleh, lepas mandi pun boleh semayang. Kalau dia pandai sikit, alah semayang asal 5.30 lah. Masjid Rahang kan kamat 5.30. Kita semayang asal 5.30. Masjid Rahang kan semayang asal 5.30. Sekarang baru pukul 3 ya. Nampak? Dia punya tak tahan. Itu baru dekat dunia. Ulama mengatakan kerehatan orang yang saleh di dalam kuburan, bukan tidur. Bila dia melihat suasana tu. Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Ar-Ruh, pada waktu itu ruh orang mukmin berjalan-jalan di kuburan. Ruh orang mukmin merayau. Ruh orang mukmin di barzakh, dia merayau. Dia menikmati keindahan taman di antara taman-taman syurga. Itu sebab Maulana Mustaqim bayan dia kata apa? Dia kata ketika dia menikmati merayau ketika menikmati keindahan kuburan itu yang Allah jadikan untuk dia satu taman di antara taman-taman syurga. Kata Maulana Mustaqim, ketika dia seronok tu, tengah menikmati, tiba-tiba Allah keluarkan daripada taman itu satu perempuan. Tengok orang, kita macam mana pun balik pada perempuan balik. Orang laki-laki macam last kali balik pada, tapi perempuan tu bukan perempuan kita lah. Allah jadi keluarkan daripada taman itu. Di celah-celah taman itu muncul satu susu tubuh makhluk yang Allah ciptakan, nama dia Hur, bidadari. Tapi dia bukan bidadari syurga, dia bidadari spek kuburan. Tuan-tuan kena faham. Kerana bila Allah sebut wahurun in ka'amthalil lu'lu'il
Maknun dalam suratul Waqiah. Itu hur. Itu bidadari yang Allah ciptakan khas dalam syurga. Spek syurga dengan bidadari spek kubur lain. Tak sama. Tak sama. Beli kereta Wildfire pun lain spek. Tahu? Beli kereta pun lain spek. Ini spek lain, ini spek lain. Beli Myvi, ini spek. Kalau advanced version lain, full spek. Full spek. Kan? Seat leather. Harga 60,000. Tapi yang bawah sikit lain. Jadi spek Allah Ta'ala ciptakan spek bidadari syurga lain. Allah ciptakan spek bidadari kuburan lain. Keluar, kata Masukin, keluar dari dalam menikmati, tiba-tiba keluar makhluk ni. Terpegun dia melihat. Dan bila dilihat bidadari itu di kuburan dia, di kawasan dia, di teritori dia, bila dia tengok pada waktu itu, dia kata apa? My property. My property. Pasal apa? Dalam kawasan aku. Walaupun kawasan itu, wilayah itu bukan wilayah aku, tetapi aku tahu ini diciptakan untuk aku. Aku punya. My property. Saya bagi tamsilan tuan-tuan faham senang je. Kita cari rumah sewa. Kita nak rumah, kita cari rumah sewa. Tiba-tiba kita dapat satu rumah sewa. Contohlah kita dapat satu rumah sewa dekat Forest Heights. Kita jumpa owner dia. Owner dia kata, saya nak sewa rumah ni 1,500. 1,500? Sekali kita pergi tengok, wow. Dia kata, rumah saya ni full spec. Saya sewa 1,500 Ustaz, bukan apa. Ustaz mai masuk tengok. Masuk tengok, siap grill, siap furniture, siap TV, siap katil. Rumput dekat rumah, dia tanam, dia letak rumput kapet. Semua komplit. Ada astro, itu bilik mandi perfect, bilik 6. Kita rasa macam okey. Tapi rumah tu siapa punya? Siapa punya rumah tu? Dia ada owner dia. Tapi sebab kita nak sewa rumah tu, dia kata tak apalah Ustaz, saya sewa, kalau Ustaz setuju, saya sewa kat Ustaz. Saya kata boleh lah. Okey, 1,500 sewa. Dia buat agreement dengan kita. Tiap-tiap bulan, sebelum 5 bulan bayar. Last kali dia datang, Ustaz, jumpa saya kat Kuala Lumpur. Saya nak bagi kunci. Jumpa kat mana? Jumpa kat Siptaling. Dia pun bagi pun, naklah Ustaz, ambil kunci. Ustaz, satu yang saya pesan dekat Ustaz, Ustaz jagalah rumah saya sebaik mungkin. Okey Ustaz, bye-bye. Saya tak nak ambil tahu hal rumah tu. Ustaz jagalah rumah tu elok. Saya pun masuk dapat kunci. Kita beritahu bini kita apa? Abang dah dapat kunci. Kita rasa itu rumah Ana yang punya. Tahu? Masa kita dapat kunci tu, kita rasa apa? Kita tak rasa rumah tu dia punya. Kita rasa ke rumah tu dia punya? Tak. Kita rasa apa? Ana rasa ini rumah Ana yang punya. Kita pun bawa bini kita, mari kita masuk rumah baru. Sekali bila kita baru masuk, masa tu tak bawa bini, kita pun pergi seorang-seorang. Buka pintu, tengok ada satu bidadari dekat sofa. Kita kata apa? Siapa punya? Saya tanya tuan, siapa punya? Kita punya. Siapa punya? Sekali kita buka pintu sliding door tu, kita nampak satu bidadari duduk baring atas sofa tu. Kita rasa siapa punya? Sebab agreement tu kata Ustaz sewa bukan setakat rumah, seluruh rumah Ustaz punya. Ketika kita sign, kita bayar. Adakah kita bayar sewa? Saya bayar sewa untuk rumah je, laman saya tak bayar. Ada kita sewa rumah macam tu? Orang tu bagi kita laman, kita ada swimming pool, kita bayar sewa, bayar rumah je ke? Tak. Maknanya rumah, laman, swimming pool semua kita punya. Jadi bila kita masuk, kita tengok satu bidadari, satu bidadari baring atas sofa, kita kata apa? Ana punya. Saya punya.
Walaupun saya tahu rumah ni bukan saya punya, tapi ketika perjanjian sudah ditandatangani, kunci sudah diberi, maknanya rumah tu saya punya. Jadi begitu juga orang yang masuk di kuburan, kata Maulana Mustaqim, bila dia tengok aja bidadari ini di kuburan, dia merasa kagum. Dan kagum dia itu pada waktu itu. Ketika dia keluar, tak sabar dia. Tak sabar pasal apa? Geram. Maulana Mustaqim kata dia geram. Dia lari kat bidadari itu. Sebab dan pada waktu itu bidadari itu memakai seutas rantai yang diperbuat daripada mutiara. Dia ada apa? Dia pakai macam kalung. Kalung ada mutiara. Punya seronok jumpa bidadari itu. Lupa sopa. Lupa dia lupa. Tapi suka dengan dia. Lari kepada dia. Ketika pergi tu, kata Maulana Mustaqim, terus nak peluk dia. Bila nak pegang je dia, dalam nak peluk tu, tertarik dia punya kalung dia. Ketika tertarik kalung dia, putus kalung dia. Ketika putus kalung dia, bertaburanlah mutiara-mutiara. Ketika bertaburan mutiara tu, kita kata, meh kita kutip sama-sama. Kutip sama-sama. Nak masukkan dalam benang yang terputus. Ketika memasukkan benang dalam putus, Allah kiamatkan dunia ni. Potong steam. Potong. Sebab apa? Allah nak bagi tempat yang lebih indah daripada itu. Allah kata jannatul uyun, jannatul ma'wa. Allah kata kubur ni, kau tengok kubur pun kau dah pingsan dah. Aku memiliki satu tempat yang itulah tempat yang boleh puaskan nafsu kau. Yang tidak akan ada mati di sana buat selama-lamanya. Jadi tulisan Nabi kata dengan orang beriman, sabar. Sabar. Sabar dalam menjalani hidup di dunia ni. Sabar. Allah kata sabar. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi nak bagi tahu kenikmatan Allah Ta'ala jadikan dalam kuburan. Jadi orang beriman, jadi kita kena faham, masuk kubur, kalau kubur kita mukmin, kita akan menikmati kehidupan kubur. Kita akan bukan tidur di kuburan, jalan. Tetapi bagi orang yang mati di dalam kekafiran, ataupun orang yang mati dalam kemaksiatan kepada Allah, kubur dia itu Allah tukarkan menjadi satu lembah antara lembah-lembah neraka. Dia tidur ke? Tak. Dia hidup. Dia mengalami azab, penderitaan. Dia menjalani hukuman, sedangkan hukuman mahsyar belum bermula lagi. Tapi di barzah telah menerima azab. Jadi barzah ini memiliki dua kehidupan. Sama ada kehidupan berjalan-jalan, kehidupan nikmat, ataupun kehidupan azab. Sama ada kita dicatatkan di sijin, di illiyin, perkampungan yang nikmat, ataupun dituliskan kita di sijin, perkampungan azab. Jadi kitalah yang pilih. Kita buatlah keputusan hidup kita. Tujuan dikata Asma, maka malaikat itu berkata kepadanya, tidurlah kamu. Kami tahu bahawa kamu beriman kepadanya, maka tidurlah kamu sebagaimana tidurnya orang yang saleh. Habis. Maka malaikat pun tinggalkanlah orang beriman tu. Kau dah masuk rumah sewa ni, kau buatlah apa kau suka. Habis. Pada waktu tu kita pun lupalah kehidupan dunia kita. Masjid Raham pun lupa, hidup atas dunia ni pun lupa. Menjalani satu kehidupan yang begitu memberi nikmat. Tak ada benda yang boleh beri kepuasan pada kita. Tapi dalam menikmati kubur tu tak habis. Allah pun kiamatkan dunia ni. Tengah seronok. Akhirnya Allah suruh kita puaskan nafsu kita dalam syurga. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita boleh nampak secara kasar kan. Berdasarkan riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.